Assalamualaikum, salam sejahtera kepada sahabat-sahabat Inspire. Okay, seperti yang kita maklum, hari ini kita bersiaran langsung di FB Live page Inspire. Okay, Live FB Inspire ni kita akan ada sedikit perkongsian dari sahabat-sahabat Inspire daripada pengalaman beliau di dalam sukarelawan, pengalaman beliau di dalam kehidupan, pengalaman beliau di dalam pekerjaan. Jadi hari ini kita pergi kepada tajuk iaitu sangka baik. Okay? Sangka baik atau sangka buruk. Okay? Benda ini adalah benda yang selalu dialami oleh setiap kita di dalam kehidupan. Okay? Sebab sangka baik atau lebih kita biasanya kita cakap husnuzon di dalam kehidupan kita. Okay? So, husnuzon ni dia boleh membentuk jiwa. Okay? Bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Okay? Jadi kita ada seorang panel. Okay? Panel ini adalah panel yang begitu banyak pengalamannya selama 20 tahun lebih di dalam bahagian sukarelawan, di dalam bahagian training untuk sukarelawan, motivasi. Okay? Kita perkenalkan Cik Zakiah, Cik Nur Zakiah Senen atau lebih dikenali sebagai Alang, okay, di kalangan para volunteer. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua kawan-kawan yang ada pada malam ini, selamat datang ke Zone Inspire. Okey. Terima kasih Ita. Terima kasih Ita. Okey, Alang, hari ni buka tabir. Ya. Yalah, pertama kali kan jadi moderator kan. Okey. Lepas tu hari ni tajuk kita pula bersangka baik. Jadi masa permulaan tu bersangka baiklah pada saya. Okey. First time jadi moderator online. Terima kasih kerana dah start memulakan bersangka baik pada saya. Okay? Jadi Alang, dengan tajuk kita hari ni sangka baik, mungkin Alang boleh kongsikan cerita-cerita di sebalik kerja-kerja sukarelawan, di sebalik kerja-kerja Alang, di sebalik tabir. Kita nak kongsikan dengan penonton-penonton di luar sana mengenai sangka baik tu. Okey. Pertama sekali, hai Lutfi. Assalamualaikum. Lutfi menonton kita sekarang. Oh ya ke? Okey. Diharap perkongsian pada malam ni dan kalau orang yang hebat kan dan layaknya orang yang hebat macam Lutfi dan sesiapa saja yang menonton yang nak bagi pandangan, kita alu-alukan lah kan Nita kan? Ya, betul. Supaya kita ada kita ni, supaya perkongsian kita ni akan jadi lebih rancak macam tu. Ya, Lutfi. Terima kasih Lutfi. Okey. Bab bersangka baik ini, Alang nak story masa bermulanya Alang menyangka tinggi ni, dia yang macam mana kita maklum lah, dia adalah seperti pengguna dadah. Sekarang kita sebut dia sebagai pengguna dadah lah. Kalau dulu kita sebut dia penagih dadah kan. Tapi kita menggunakan nama pengguna dadah sekarang. Seks worker kan, pelacur gelandangan dan juga pengidap HIV, AIDS kan. Alang nak bercerita dalam konteks itu kerana boleh dikatakan Alang nak kembali pada diri Alang lah. Boleh dikatakan pada peringkat permulaan sebelum Alang masuk ke dalam bidang, bukan ke dalam bidang, ke dalam skop kerja
yang menyantuni golongan seperti ini adalah mempunyai pandangan yang agak skeptikal, yang sangat negatif, totally negatif kepada kumpulan-kumpulan ini. Ya, kita maklum bahawa mereka ini adalah macam mana yang kita maklum, mereka ini adalah menjalani satu kehidupan yang kurang sihat. Dalam hidup yang amalan-amalan yang tidak bagus, menyebabkan kita ada pandangan yang skeptikal dan kurang bagus kepada mereka. Itu sebenarnya kembali pada Alang, kembali pada Alang. Dan Alang tak pasti macam mana orang lain. Bila Alang terlibat dengan kumpulan sebegini, bermula daripada tahun 2007, bila Alang masuk dan diberi tugasan untuk bersama dengan kumpulan ini, dia mula membuka pemikiran Alang menjadi lebih bersifat natural. Lebih bersifat natural. Kenapa Alang cakap lebih bersifat natural? Kerana apabila kita melihat mereka, kita tidak akan menilai mereka pada pandangan kita yang pertama. Kita tak akan menilai mereka pada pandangan kita yang pertama. Kita akan hold dulu, dan apabila berlaku beberapa perkara, apabila masa meneruskan detiknya, ketika itu baru penilaian itu bermula. Kalau tak sebelum ni, tengok aja apa nak jadi lah. Macam tu lah. Kan? Sebelum ini. Itu Alang. Tapi selepas bersama dengan mereka, Alang bersifat natural dan tidak membuat penilaian kepada mereka. Macam-macam. Kadang-kadang sebenarnya bukan sahaja mereka mendapat manfaat daripada apa yang kita lakukan, tapi sebenarnya yang boleh menyebabkan pemikiran natural tu, kita sendiri yang boleh dapat manfaat daripada apa yang berlaku di keliling kita yang berkaitan dengan mereka. Contoh Alang bawa satu cerita. Alang pernah bawa satu grup student universiti. Masa tu diorang nak sangat kenal dengan grup golongan tertinggi ni. Masa tu Alang fokus kepada grup pengguna-pengguna dadah lah, penagih-penagih dadah. Di satu sudut di Kuala Lumpur. Ya, di satu sudut di Kuala Lumpur, Alang bersama dengan kawan-kawan Alang, bersama dengan tim Alang, bawa adik-adik daripada U ni lah. Kita menuju ke sebuah lokasi, sebuah center, yang mana center itu menempatkan golongan pengguna dadah ini secara harian. Mereka menerima perkhidmatan di center tersebut. Okey. Kebanyakan daripada adik-adik universiti ni, dia excited sangat untuk pergi, untuk tengok, yalah, benda yang logik, benda yang bersifat dramatik, benda yang bersifat mencabar, benda yang jarang dilihat, pengalaman baru. Itu adalah perkara-perkara yang budak-budak ni suka. Rata-rata memang diorang ternanti dengan perkara. Tapi dalam kebanyakan yang suka, ada terselit seorang yang memang gabra. Yang memang gabra. Seorang tu memang ketara. Dia memang kecut perut. Bila kita melalui lorong demi lorong, dia nampak untuk kita sampai ke center tu, kita lalu lorong-lorong, jadi dia nampak kelompok-kelompok penagih-penagih dadah ni. Makin hampir dengan tempat itu, makin ramai. Sebab center ni dia tak akan benarkan pengguna-pengguna dadah ni naik ke atas dalam keadaan yang high, dalam pengaruh dadah. Tidak. Kau kena sihat, walafiat, fikiran kau kena waras, kau baru boleh naik atas, boleh ambil makan, boleh tidur, boleh mandi, boleh mencuci baju, mencuci diri, boleh terima khidmat kaunseling. Okay? Itu konsep center tu.
Jadi dalam sepanjang jalan tu, yang lain-lain tu jalan-jalan terus, yang adik ni dia memang dia memang cuak. So Alan jaga belakang sekali, kawan-kawan Alan dah ke depan. Alan memang perhatikan dia ni, Alan aim dia ni. Lepas tu tuk-tuk agaknya, dia sebenarnya satu perkara, kawan-kawan kita yang pengguna dadah ni, dia ada jenis yang kuat menyakat. Ya, dia ada jenis yang kuat menyakat. Bila dia nampak adik ni, dia terus macam bergalih sikit punggung dia duduk dekat tepi lorong tu, dia bergalih punggung dia tu, dia rapat dekat adik tu, dia cakap apa? Ni aku cocok kan? Dia tak tunjuk jarum tapi tunjuk jari dia. Ni aku cocok kan? Oh, mau tak terabur lagi? Betul Lita. Adik tu, hara, dia lari, dia menjerit dan rasanya tak sampai pun dalam 5 langkah dia pecut. Dia bertembung pula dengan maknya. Allah. Maknya yang memang daring. Maknya daring dan maknya tu pula tegur pula dia. Kau dah kenapa nya? Macam tu kan. Budak ni dah lah dia gabra. Dah ada orang nak cocok dia. Ingat cocok tu sebenarnya ada tadi gurauan nak cocok dia. Dia dah gabra. Dia lari. Tiba-tiba dia bertembung dengan maknya yang sangat daring. Dan maknya tu tegur dia, kau kenapa nya? Ita, semua yang mendengar, adik tu menjerit, lepas tu hilang suara, lepas tu dia tergolek dekat bawah, tergolek dekat tanah. Allahu Akbar. Dia terus collapse, dia terus tak sedar diri, dia terus pingsan. Alam masa tu, Astagfirullahaladzim. Waktu kawan-kawan yang dekat depan tu berlari-lari kat dia, waktu tepuk-tepuk pipi dia. Bangun. Kita baca Fatihah, kita baca ayat kursi kan. Kita takut ada benda yang keadaan-keadaan yang macam tu, kita takut ada benda yang menyerang. Kita kaget, sangat kaget. Tengok adik tu panik, kita lagilah kaget. Yang kelompok penaga-penaga dadah ni, ada seorang tu, tiba-tiba dia lari, lepas tu tiba-tiba dia datang balik, dia bagi plastik. Bagi plastik. Dia kata, nak kak, akak ambil plastik ni. Dia buka plastik tu, jangan risau, plastik ni bersih. Saya ambil dekat kedai apek kat depan. Akak ambil ni, lepas tu akak pekuk kat mulut dia. Bagi dia menafas kat mulut dia. Akak pastikan kaki dia tu, dia naik tinggi sikit supaya darah mengalir ke kepala. Nampak tak penagih dadah ni? Dia dah macam profesional. Dah macam profesional. Akak angkat sikit tinggi kaki dia tu, bagi darah mengalir ke kepala. Mulut dia tu akak tekuk dengan plastik ni, bagi dia hembus nafas dalam plastik ni, sebab udara kat selir ni memang tak bersih. Lepas tu, dan kita ni, lepas kita baca ayat kita ikut pula apa yang dia buat tu. Kita pekak kat mulut dia. Lepas tu, kita kata, okey, kita tepuk dia. Lepas tu, dia pun menafas. Dia menafas. Tak sampai, ala rasa tak sampai 30 saat lah. Budak tu sedar balik. Jadi, budak tu sedar balik. Dan, adik dia kata, Alhamdulillah. Dia okey. Sebenarnya dia okey. Tapi dia panik je. Lepas tu dia cakap, apa nak kau ni? Dia marah kawan dia. Dah budak macam ni pun kau nak kacau. Janganlah kacau dengan orang macam ni. Macam apa pula dia cakap dengan kita? See? Bermula daripada situ dan semua yang mendengar. Bermula daripada situ. Alang mula melihat sudut kebaikan pada golongan-golongan ini. Alang mula melihat itu. Alang melihat, meskipun diorang ni dikategorikan sebagai mayat hidup, orang tak guna, tak boleh pakai, sampah masyarakat, tapi ada satu nilai dalam diri mereka yang mereka juga nak membantu. Satu, Alang mula melihat secara natural. Dan ketika itu Alang mula mengajar diri Alang untuk tidak judge orang seperti ini dan seangkatan dengannya dengan cepat. Terlalu cepat. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua dengan yang kawan-kawan semua yang bersama-sama pada malam ni. Bersama-sama dengan Alang adalah
kawan-kawan adalah tim yang daripada 2007 tu sebenarnya asal mereka adalah daripada golongan ini. Asal mereka daripada golongan ini. Yang bersama-sama dengan Nalang, selain pada Sukarelawan Salam daripada Sukarelawan Salam. Volunteer Salam. Yang banyak terlibat. Yang lain nampak kat sini pada malam ni macam Atika, Yani, Kakak yang pernah terlibat. Hai Su. Okay. Selain daripada mereka, tulang belakang yang membantu Alang ni adalah orang yang dulunya adalah pengguna dadah. Dulunya adalah pelacur. Dulunya adalah gelandangan. Dan mereka juga, dalam kalangan mereka juga ada yang HIV positif. Mereka ni yang Alang dapat lihat. Mereka ni sebenarnya sanggup berkorban apa sahaja untuk membantu kawan-kawan mereka supaya berubah dan menjadi seperti mereka. Pernah sekali Alang follow grup ini, grup tim ni, tim yang tegar ni, tim yang asalnya dulu berada bersama dengan kumpulan-kumpulan lorong-lorong ni, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi bersama dengan diorang berjumpa dengan kumpulan-kumpulan di lorong. Apa yang diorang buat kita? Apa yang diorang buat? Diorang cucikan luka yang berulat-ulat. Ulat tu bukan kat kaki je tak, dah jatuh ke lantai pun ulat tu. Cuci, dia tak pakai mask pun. Siap cuci, lepas tu siap ketawa-ketawa. Macam benda tu dia nak bagi orang tak tertekan, orang tak rasa orang tu adalah beban pada dia. Dia nak bagi orang tu rasa enjoy, dia nak bagi orang tu rasa seronok dengan dia. Dan bila orang tu rasa seronok, orang tu akan rasa rapat dengan dia. Bila orang tu rasa rapat dengan dia, orang tu akan share masalah dengan dia. Bila orang tu share masalah dengan dia, ketika itu percaya dah ada dalam hati dia. Saat percaya dah ada dalam hati dia, saat itu apabila kita pujuk dia untuk berubah, possibility, peratusan sangat tinggi untuk dia ikut berubah. Betul tak lah. Lupa, pujuk, bawa diorang pergi hospital. Ada satu kes tu, Alang dapat tahu pagi tu mak ayah budak ni pergi, mak ayah budak ni kena penjara. Lepas tu kita tahu anak dia ada umur setahun lebih dan kita tahu anak dia ada seorang tu umur 3 tahun. 3 tahun dan setahun lebih ni pergi mana? Mak ayah masuk penjara, sebab dadah. 3 tahun dengan setahun ni pergi mana? Masa tu tim halang ni punyalah huru-hara mencari diorang ni. Alang pun turut serta termasuk dalam geng huru-hara ni, cari, tanya orang sana, tanya orang sini, tanya toki kedai ni, tanya toki kedai tu, tanya kawan-kawan dekat lorong, tanya semuanya. Dan akhirnya kami jumpa budak itu di satu tempat pengumpulan barang-barang lusuh. Dan kami tahu tempat pengumpulan barang lusuh tu pun dijaga oleh kumpulan ini juga. Bila nak masuk, kan biasa tempat orang kumpul barang-barang lusuh ni kan zinc sampai tinggi. Lebih pada 5 kaki zinc kan. Kita jenguk dekat tu, kita cakap nak masuk. Lepas tu bila dia tengok geng-geng kita yang lain yang memang dulu adalah geng-geng mereka, okey masuk. Dia buka kreng-kreng. Lepas tu kita pun masuk. Dan kita nampak dekat dalam tu ya, selain daripada barang-barang lusuh yang bertimbun, kotaknya, surat khabarnya, zincnya, besinya, bagai-bagai lah, macam-macam benda lah. Ada dalam, Alang rasa ada dalam 3-4 buah macam rumah lah, macam rumah kongsi kan. Lepas tu bila borak-borak dan dia cakap ada, budak tu ada kat dalam. Lepas tu kita pergilah dan salah satu bilik di dalam rumah kongsi tu, budak tu ada yang umur setahun lebih dengan umur 3 tahun tu. Dia buat apa? Dia tengah minum susu. Dia orang minum susu sambil peluk bear. Siapa yang jaga dia tu Alang? Minum.
Yang jaga dia tu adalah orang yang uruskan barang-barang lusuh tu. Dan orang yang uruskan barang-barang lusuh tu adalah dalam kalangan mereka gitu. Oh. Satu yang Alang fikir soal tahap keselamatan budak itu. Itu juga yang kawan-kawan lain fikir. Tapi pada Alang percaya kawan-kawan yang bersama dengan Alang pada ketika itu, dia akan ambil action seterusnya. Dan itu memang kita bincangkan. Yang kedua yang Alang fikir adalah sekurang-kurangnya budak ini selamat. Daripada budak ni terbiar, kejung, kaku, menangis, tak ada susu, tak ada makan, sekurang-kurangnya ada orang yang ambil dan selamatkan dia. Ada soalan, confirm ada soalan. Kenapa tak hantar kat JKM? Kan, sudah tentu ada soalan itu. Sebenarnya rata-rata mereka ni sebenarnya fobia. Sebab kalau mereka hantar, yelah mereka ni kejap keluar masuk penjara. JKM pun fikir jugalah kan. Kan kalau bagi korang balik kan kau masuk penjara, budak ni nak masuk balik, baik budak ni kekalkan JKM. Baik budak ni kekalkan. Jadi peluang untuk dia selepas keluar penjara berjumpa dengan anak dia adalah sangat tipis. Jumpa boleh, jaga dah tak boleh. Disebabkan kerana track record dia yang tak bagus. Jadi dia orang lebih sanggup bagi anak dia orang ni pada kawan-kawan dia orang yang lain. Harapan sebelum kawan-kawan ni kena tangkap, tolong jaga anak aku, macam tu. Kan? Tapi hakikatnya kawan-kawan ni jaga, siapkan susu, ada yang kat jaga kedai makan akan bawakan makanan. Ya. Dan bila lepas tengok budak tu, kita duduk dengan tokek yang barang lusuh tu, kita duduk dengan kawan-kawan yang memang menjaga anak-anak tu. Apa yang kawan-kawan ni cakap? Kawan-kawan ni kata, kami janji budak-budak ni memang kami akan jaga dengan baik. Tolonglah kami akan jaga dengan baik. Sebab yang masuk penjara tu adalah kawan-kawan kami juga. Dan satu hari nanti kami nak sangat. Sekarang ni kami tengah kumpul duit, kami nak sangat hantar budak-budak ni ke sekolah tahfiz. Okey. Mungkin masa tu Alang fikir macam satu pemikiran yang bagus. Cuma setakat mana. Tapi satu pemikiran yang bagus. Itu pun dah cukup bagus. Satu pemikiran yang bagus. Tapi setakat mana tu kita tak pasti. Disebabkan kerana itu, tim kita yang keliling kita ni, kawan-kawan yang lain ni cakap, bagi nasihat, dan mereka mula bergerak mencari rumah-rumah tertentu untuk menempatkan anak ini. Bergerak, tak habis, rumah ni penuh, tak boleh, rumah ni penuh, tak boleh, rumah ni ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan. Cari rumah ni tak berhenti, mereka mencari rumah ni untuk anak-anak yang sebegini. Mereka sangat bersungguh-sungguh. Dan ada juga bukan satu ketika, ada 2-3 orang dalam tim yang asalnya adalah golongan ini, mereka sanggup mengambil anak-anak yang terbiar ini sebagai anak angkat mereka. Walaupun sebenarnya mereka bukan orang senang pun. Mereka tak cukup duit pun. Kadang-kadang mereka sakit, kadang-kadang mereka tak ada makan pun. Tapi mereka lebih sanggup jaga, jumpa JKM, ikut prosedur, jumpa pejabat pendaftaran, guna prosedur dan ambil dia orang ni jadi anak angkat. Sebab apa? Pada mereka sanggup jaga dan mereka nak budak-budak ni biarlah duduk dengan mereka, dapat kasih sayang mereka daripada dia duduk bersama dengan anak-anak lain di pusat-pusat jagaan. Yalah, kita faham anak-anak lain kalau pusat jagaan dia ramai kan, so tak dapatlah tumpuan kasih sayang tu diberikan kan. Jadi mereka ambil keputusan untuk ambil anak-anak ni walaupun mereka tak cukup duit. Ni geng-geng ni yang sedar-sedar ni, geng-geng yang dah kembali ke pakal jalan ni, ambil anak-anak ni, buat anak angkat. Bukan seorang, kadang ada yang 2 orang, ada yang 3 orang.
Alang fikir, alang pun tak sanggup juga. Tapi mereka yang tak ada duit, mereka yang tak ada duit ni sanggup berkorban untuk itu. Itu menyebabkan Alang respect dengan kumpulan ini. Alang respect dengan kumpulan yang dah kembali ke pangkal jalan dan dia berkorban, berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan anak-anak kawan-kawan mereka ni. Satu kali Alang ikut dia orang lepak dengan budak-budak pang dekat jambatan, bawah jambatan. Budak pang kan. Di satu sudut Kuala Lumpur. Ketawa-ketawa. Dia orang tak ada lah macam, dia orang tak ada lah mula-mula Astaghfirullahalazim. Kembalilah ke pangkal jalan, wahai anak-anakku. Kembalilah. Kau ingat apa yang kau buat ni bagus? Duduk. Bukan sikit tau Rita. Kawan-kawan semua. Bukan sikit. Ramai. Laki perempuan. Bercampur. Lebih 10 orang. Ramai. Tidur kat bawah jambatan. Bukannya tak ada mak ayah dia. Tapi agaknya mak ayah pun dah. Suka hati kau lah. Yang penting kau hidup. Agaknya lah. Sangka baik. Jadi, sangka baik kan. Budak-budak ni, setiap hari, Alang jarang turun. Tapi tim ni biasa turun. Dan Alang kadang-kadang tengok pergerakan. Alang duduk kat atas jambatan. Alang tengok dia orang turun. Dia orang berbual. Dia orang turun, dia orang berbual. Dan ada satu kali tu, kita buat kelas mengaji. Adik-adik pang ni, pergi kelas mengaji dah. Dia pergi kelas mengaji. Tapi yang bestnya ada seorang tu, dia tak nak buka kasut dia. Dia ngaji depan pintu. Kenapa dia tak nak buka kasut dia? Sebab kasut dia yang jenis yang tali-tali sampai ujung betis tu. Yang jenis kasut yang macam yang tu. Panjang. Yang bertali. Yang panjang tu. Dia kata sampai ke peha tali tu. Ya betul-betul. Sampai ke peha tak adalah lah. Sampai ke lutut kot. Okay. Sikit lah sampai peha. Dia gaya apa pula sampai ke peha kan. Lepas tu dia kata apa? Tak naklah buka kasut ni. Boleh tak kalau saya mengaji dekat pintu je? Sebab kalau buka kasut ni sekarang dah 1 jam. Nanti nak pakai kasut ni sekarang dah 1 jam. Manalah. Apa yang kita buat? Okeylah, bolehlah. Alih kasut-kasut sana, alih kasut-kasut sikit sini. Beralih. Bagi pintu tu lapang sikit. Kau ngaji sini. Ngaji. Itu kita lihat. Mereka-mereka ini sangat bersungguh-sungguh. Mereka ini buat segala jenis sedaya upaya untuk membantu anak-anak seperti ini. Mereka ini sanggup melakukan apa saja untuk membentuk satu hubungan yang baik untuk membawa kawan-kawan dia kembali ke pangkal jalan. Dan keadaan ini membuatkan perkara kedua yang ada dalam persepsi Alang, yang pertama tadi Alang jadi natural. Yang kedua, Alang mula tidak akan menilai dengan cepat. Dan yang ketiga, Alang mula melihat bahawa hidup mereka ni adalah hidup yang sangat bermakna. Nak bandingkan dengan sejauh mana sumbangan kita. Nak bandingkan sumbangan diorang yang sanggup bermati-matian untuk membawa semua ni ke jalan yang lebih baik. Itu perkara yang ketiga. Yang Alang rasa benda tu ubah persepsi Alang, ubah sangkaan Alang, ubah semuanya. Dan mula apabila kita berjumpa dengan orang-orang begini, kita akan berlapang dada. Kita tak mula dah. Kita tak letak dah. Sangka-sangka ni kita dah tak letak dah. Sangka buruk kita tak letak dah. Kau adalah bangkai bernyawa. Kau adalah orang yang tak senonoh. Tidak. Tak. Ada seorang pelacur
yang Alan jumpa. Dia sebenarnya telah dirogol oleh ayah dia sendiri masa umur dia 16 tahun dan dia lari ke Kuala Lumpur. Dia lari ke Kuala Lumpur, dia dah tak nak jumpa ayah dia. Bukan ayah dia buat sekali, ayah dia buat banyak kali. Menyebabkan dia dah stres, dia lari, dia pangkah, dia nak kuburkan semua pengalaman buruk dia tu yang dekat kampung dia tu. Dia bawa ke Kuala Lumpur. Dan akhirnya dia tak ada benda lain dia boleh buat. Dia terus menjadi pelacur dekat di lorong. Okey. Kalau kita lihat itu adalah salah ayah dia. Tetapi dia masih lagi ada peluang untuk jadi lebih baik. Dan dia disantuni oleh kawan-kawan tu. Di-guide. Kita buka kelas-kelas. Macam-macam kelas kita buka untuk diorang tambah ilmu pengetahuan. Dan dia antara yang ada. Alam melihat kawan-kawan kita yang bekerja keras membantu ini. Sekali Alang ikut dan kita berjumpa dengan seorang pelacur tua. Tua dah, umur 60 lebih. Tapi jangan pula kan, ya Allah, umur 60 lebih aku dia nak bertobat. Sayanglah kita tanya macam tu kan, saya macam tu. Alam pun malah tak nak fikir macam tu. Yang Alam fikir adalah kita dapatkan je hubungan, kita dapatkan je kepercayaan, dan jika takdir Allah bagi hidayah pada dia macam kawan-kawan kita yang lain, dia akan berubah. Yang bersama dengan Alang masa tu, ada seorang kakak ni yang bersama dengan Alang. Dia pergi pada sex worker ni. Dia peluk erat sex worker ni. Dia cium tangan lama. Alang pandangan. Hebat dia. Memang hebat lah. Dan Alang, Alang tak boleh buat macam tu. Alang memang tak boleh buat macam tu. Tapi diorang boleh buat macam tu. Murninya hati diorang tu. Sebenarnya murninya hati diorang tu. Nak bandingkan dengan kita ni. Yang kata kita ni bagus sangat ni. Yang kata kita ni macam hebat sangat ni. Murninya diorang tu. Itu yang Alang nampak, Alang kagum. Alang rasa memang hidup korang memang sangat makna. Dan semoga Allah memang mengganjar korang dengan segala kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Moga-moga begitu. Jauh lah kalau Alang rasa jauh sangat lah nak bandingkan kita ni. Jauh sangat. Betul. Dan kita silap sikit je kita dah bercakap. Betul. Kan, dah bertarik sana, bertarik sini. Dan tak bertegur. Betul, tak bertegur. Tapi diorang ni Alang nampak, dia mempunyai satu tujuan diorang, determination diorang tu sangat jelas. Sebab satunya rasanya sebab dia tahu diorang je yang dia ada. Diorang tak ada siapa-siapa, diorang je yang diorang ada. Kan? Ya, mungkin. Kalau macam kita ni terlalu meninggi diri sebab kita ada ni, kita boleh ikut sana kita, tapi pada diorang memang itu je diorang ada. Setuju sangat. Dan satu perkara yang Alang tak boleh lupa kan. Dan satu perkara yang Alang tak boleh lupa tentang seorang sahabat ni. Alang nak ceritakan tentang dia ni pun Alang minta kebenaran isterinya lah. Ya. Dan kepada kawan-kawan yang tahu tentang dia ni, kita tak payah mention lah dia siapa. Itu permintaan isteri dia lah. Sebab isteri dia tak nak
mungkin ada perkara-perkara yang berbangkit, yang perkara bangkit yang tidak dapat nak diuruskan nanti. Ya. So Alam bagi nama samaran dia Ali lah. Ali ni adalah salah seorang sahabat dan yang bersama-sama dengan Alang turun ke dalam gelanggang membantu komiti yang memerlukannya. Ali ni adalah pengguna dadah tegar lama, dan masa Alang berjumpa dengan dia, Ali dah 20 tahun tinggalkan dadah. 20 tahun dah tinggalkan dadah. Ali ni adalah orang yang Alang jadikan rujukan, lagi-lagi dalam konteks dadah. Benar sekali, masa Alang lepak-lepak dekat zon di KL tu, di lorong dekat KL tu, dengan geng-geng ni lah. Tiba ada seorang tu bawa tiga plastik air warna hijau, sebiji air tebu. Lepas tu Alang cakap dengan dia, "Hey, beli mana air tebu?" "Ini bukan air tebu lah, Lang. Ini ubat." Alang, macam air tebu, ubat batuk gitu. Alang tanya, masa tu kebetulan Ali duduk sebelah Alang. "Ubat batuk ke ni?" Lepas tu dia orang pun ketawa-ketawa, dia orang belah. Lepas tu si Ali cakap, "Itu ubat dia orang lah, Lang. Air ketum." "Okey, itu air ketum rupanya." Tapi Li, kalau minum air ketum sebanyak tu, tak efek ke Li?" Alang tanya dia. Dia kata, kalau orang tu dah biasa lah, tak efek pun. Tapi kalau orang tu tak biasa, efek lah. Dia main-main sikit lah. Tapi saya dulu Lang, minum daun ketum ni, air daun ketum ni, saya satu kawah. Hebat sekali. Satu kawah? Orang plastik, dia minum satu kawah. Sebab apa? Masa tu dia memang, dia cerita, masa tu dia memang nak buang pengaruh dadah dalam badan dia buang. Masa dia ketagih sangat. Dan dia sebenarnya kesian sangat dengan mak dia. Mak dia ni hari-hari cakap, "Kau ni janganlah dah, cukuplah, janganlah kau jadi macam ni dah, kau kembalilah kepada kau, dengarlah cakap mak, kalau kau sayang mak, macam lama." Dia fikir, okeylah dan dengan cakap mak dia. Dia mulai nak keluar daripada pengaruh dadah. Dia masuk dalam hutan, dia cari pokok ketum dan dia tahu kat mana pokok ketum. Dia tebang pokok tu, dia bawa balik pokok ketum tu kat rumah dia. Bukan dia bawa balik pokok ketum tu, dia bawa daun-daun ketum tu. Bawa balik. Ingatkan dia bawa pokok sekali. Kan? Macam lawak. Ya, macam power sangat tu. Di tahap tu kira dah tahap badang kan. Dia belum lagi tahap badang. Dia bawa daun-daun pokok ketum ni. Lepas tu dia ambil kawah mak dia tarik gas mak dia, lepas tu dia masak daun ketum. Dia kata bukannya sekejap lah masak daun ketum. Mak dia pula, mula mak dia bising supaya dia ni keluar daripada kepompong dadah ni. Tapi sekarang mak dia bising sebab apa? Habis gas mak dia dikerjakannya. Sebab nak masak daun ketum. Mak dia, tapi apa yang dia boleh buat untuk mengelakkan ketagih selain daripada air ketum, okey? Itu antara cerita. Dia kata tak apalah, tak apa. Tapi macam saya lah, lama-lama. Lepas tu saya pun masuk pusat serenti, dia pun banyak masuk penjara. Pusat serenti masuk penjara tu kira rumah kedua dia. Jadi dia ni, dia kata macam-macam kes dia. Pernah sekali mak dia tengah tengok TV. Lepas tu dia dengar lepak dalam rumah dia, entah tengah berangan kan. Tiba-tiba ada orang bagi salam. Lepas tu dia pergilah kat pintu. Dia nampak polis. Lepas tu dia kata, "Ya cik, orang bagi salam. Ya cik, cik cari siapa?" "Saya cari Ali bin Harun." "Ni rumah dia ke?" "Dia tu." Ni bukan nama sebenar Dia tu Ali bin Harun. Ali bin Harun cik ya? Dia tak ada cik.
Dia tak ada. Ni memang rumah dia tapi dia tak ada. Lepas tu polis tu cakap apa? Tu, yang tengah cakap tak ada tu. Yang tengah cakap orang tu tak ada tu, kau bukan Ali bin Harun. Polis kot. Alamak. Alamak. Apa lagi? Cak Lemon. Dia berlari, dia pergi ikut pintu belakang. Polis dia kata, masuk rumah dia, tak tanggal kasut, kejar di dalam rumah, keluar ikut pintu belakang. Yang bestnya, mak dia. Mak dia tak heran pun dengan polis tu. Mak dia tengok di TV. Mak dia macam dah biasa, kejol lah. Suka hati lah kau. Aduh, aku pun tak larat nak cakap. Kejor. Dia masuk penjara. Ali ni, di kampung memang orang tak suka dia. Yalah, penagih dadah. Siapalah yang suka kan? Pengguna dadah. Siapa yang suka? Tak suka. Kutuk dia. Macam-macam lah. Macam-macam. Dan satu perkara yang berlaku, Ali sakit. Masa Ali dah berubah ni, yang sama-sama ngalang. Ini dulu cerita dulu Masa dia berhempas pulas bersama dengan kawan-kawannya yang lain, disaksikan oleh Alang, bersama dengan Alang turun ke gelanggang, membantu golongan-golongan yang sebegini, mengajak, memujuk. Walaupun kita tak ada ilmu kaunseling, kita kaunseling juga. Dalam tempoh dia berusaha sedaya upaya itu, Ali jatuh sakit dan masuk hospital. Ali rasa ada dalam seminggu. Lepas tu Ali baik. Lepas tak lama tu dia sakit balik. Lepas tu dia masuk hospital balik. Tuk-tuk pada dalam 9 malam, Alang terima call daripada seorang tim kata Ali dah meninggal. Alang masa tu, Alang set, Alang pergi ke hospital. Dan dikatakan juga malam tu juga Ali akan dikebumikan. Alang terus rush di hospital dan Alang nampak dekat ramai orang menunggu bersama-sama menunggu jenazah Ali. Masa tu Ali dah masuk dalam van jenazah pun masa tu. Ali dah siap dimandikan pun. Nak tunggu balik kampung dan dikebumikan saja. Masa tu kawan-kawan menangis, kawan-kawan akan kehilangan seorang yang sangat lembut, sangat soft, sangat baik, sangat kelakar. Dan dia dah pergi malam ni. Alang tengok kawan-kawan sangat sedih. Tapi bila Alang tengok mak dia, bila Alang tengok isteri dia, bila Alang tengok keluarga dia, tenang. Alang ambil kesempatan, Alang jumpa family. Alang peluk family dia. Dan family dia cakap apa? Alhamdulillah. InsyaAllah Ali pergi dalam keadaan yang baik. Kami syukur sangat Ali pergi dalam keadaan yang baik. Alang tak faham lagi ni. Tapi Alang tahu Ali seorang yang baik. Dengan usaha yang dia buat, InsyaAllah Allah ganjarkan dia dengan kebaikan. Itu yang dalam fikiran. Dan adik dia kata pada Alang, tadi lepas Ali dimandikan, pemandi jenazah cari kami, cari ahli keluarga. Dia tanya siapa ahli keluarga jenazah, siapa ahli keluarga jenazah. Lepas tu kami pun jawab okay, bagi syarat kami ahli keluarga. So dia jumpa, dia kata Alhamdulillah, selama 24 tahun saya jadi pemandi jenazah, inilah kali pertama saya lihat jenazah
yang paling sempurna dan paling cantik. Selama 24 tahun saya jadi pemandu jenazah di hospital. Inilah kali pertama saya lihat jenazah yang paling sempurna dan paling cantik. Kita lihat kan, orang yang dahulunya. Kita lihat orang yang dahulunya. Yang serba tak kena hidupnya. Serba tak bagus. Yang dikutuk, yang dihina. Yang tak ada langsung kehebatan dia, tak ada langsung kelebihan dia, tak ada langsung yang orang nampak dia ni bermanfaat kepada orang lain, tak ada siapa yang nampak. Tapi akhir hidup dia, akhir nafas dia, di hujung penghidupan dia di muka bumi ni, pemandu jenazah tu berkata begitu. Maksudnya, insya-Allah Ali pergi dengan husnul khatimah, dengan pengakhiran yang baik, dengan penamatan hidup yang baik. Itu sebablah semua mengajar di Alang. Dan Alang yakin semua tu mengajar di kawan-kawan. Yang mana setakat manalah kita nak bersangka-sangka dengan orang? Setakat mana? Setakat mana kita nak kata bahawa orang tu tak bagus? Hebat mana ke kita sampai kita tahu yang orang tu tak bagus dan mati dia pun tak bagus? Setakat mana yang kita kata orang tu tak berguna? Setakat mana yang sehingga kita merasakan bahawa agaknya yang kita dapat rasa bahawa mati kita ni adalah mati yang husnul khatimah. Gaya kita ni lah. Itulah. Elak pada Alang. Ya, dalam dunia sukarela ni kita kena bersangka baik dahulu. Kena. Itu yang Hamka bercakap kan. Itu yang Hamka cakap. Hamka cakap, orang yang bersangka baik, dia bukan tak tahu dekat dunia ni ada benda buruk. Dia bukan tak tahu, dia tahu. Dia tahu semua tu. Orang yang jenis bersangka baik. Tetapi kerana kebesaran jiwa dia, disebabkan kerana keteguhan peribadinya, dia melihat semua perkara yang buruk itu ada sudut baiknya. Dalam dia melihat setiap perkara ada sudut baik itu, sebenarnya dia meletakkan harapan, yang mana harapan itu suatu hari nanti akan menjadi baik. Yang buruk itu akan menjadi baik. Itu Hamka berkata. Jadi dalam keadaan ini, janganlah kita pada Alang. Lagi kalau kita melihat orang yang tak betul, lagi kita melihat orang yang tak bagus, lagi kita melihat orang yang entah apa-apa, jangan kita pandang orang sebelah mata. Kita tak tahu akhirnya macam mana. Jangan kita pandang orang sebelah mata. Itu yang macam mana yang Alang masuk dalam FB hari ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani cakap kan, jika engkau bertemu dengan seseorang, maka yakinilah bahawa dia lebih baik daripada mu. Bisikkan ke dalam hati. Bisikkan. Berkemungkinan besar kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi dan lebih baik daripada kita. Ya, Alang rasa itu saja dah. Dan pada Alang, jangan kita pandang orang sebelah mata kerana kita tak tahu Allah pandang kita bagaimana. Itu yang paling takut sekali. Terima kasih. Sama Alang. Terima kasih Alang di atas perkongsian yang begitu
menyentuh rasa kan, sebab kita lahir dekat dunia ni dengan pelbagai keadaan. Ada yang alhamdulillah ada keluarga, ada yang tak ada yang miskin, ada yang kaya. Kenapa dia adakan semua benda tu? Sebab supaya kita saling membantu. Okay? Jadi kita ni jadi ada company ke apa, kalau tak ada cleaner tu siapa yang nak cuci? Kita punya office. Betul. Okay? Kalau tak ada dia, siapa yang nak kemas ni? Sebab kita semua ni kena bersatu. Yeah? Cuba kita hayati kata-kata Saidina Umar radhiyallahu anhu yang mengungkapkan, jangan kamu membuat sangkaan terhadap satu kalimah yang keluar daripada seorang saudara mukminmu kecuali kebaikan, selagi kamu masih ada cara untuk meletakkannya di tempat yang baik. Seelok-eloknya cari begitu, walaupun kita nampak ya Allah dia ni jahat, tapi kita ambil benda tu, kita oppositekan dia macam benda sesuatu yang lebih baik. Okay, ini kalau kita tengok seseorang tu, kalau kita tengok apa semua dah di gelandangan, kita tak tahu apa punca dia jadi gelandangan. Kita bukannya ada bersama dengan dia. Okay, so dalam keadaan kita nak bersangka baik pun, kanalah kita perlu juga berhati-hati kan. Sebab seperti mana perlunya berbaik sangka tu, begitu jugalah kita kena berhati-hati agar sifat baik itu tidak dieksploitasi musuh atau orang yang berkepentingan. Okay, jadi bersikap berhati juga, dia dibina oleh pengalaman. Apabila ilmu, fakta, dalil dan pengalaman tu bergabung, dan terbinalah sikap matang dalam berbaik sangka. Kita kena semua kena kumpulkan benda tu untukkan kita lebih matang. Okay? Okay? Pengalaman Ita tak adalah banyak lah. Masa Ita daripada kecil-kecil dulu. Okay? Ita 3 orang. Kiri kanan ni jiran. Ita tengah yang menonton abang-abang main rounders, bola rounders. Bila kita main rounders, kayu tu kita kena buang kan. Kayu tu dulu adalah dia orang buat kayu beruti yang besar tu. Once abang saya baling bola, dia lepaskan kayu beruti, kayu beruti tu terus tepat gerita tengah. Besar benjol, ya Allah, bulat macam bola golf. Sampai sekarang ingat lagi benda tu. Dan bila kita dah matang, baru kita tahu kenapa Allah bagi kita benda tu. Kita tak boleh bersangka buruk pada Allah. Kalaulah kiri dengan kanan jiran saya yang kena tu, tak ke mak ayah dia datang jumpa mak ayah Ita gaduh? Betul. Nampak tak kat situ? Tak apalah. Masa tu kita fikir, si baik abang yang pukul tu abang nombor 2 Mami. Maghrib baru dia balik. Takut. Takut. Okay, takut. Tahu takut tu. Nak buat macam mana? Itulah yang kita katakan. Kenapa kita perlu bersangka baik? Mungkin sebab benda tu adalah yang terbaik untuk kita kan? So, Alang, sebelum kita akhiri kita punya segmen tajuk bersangka baik ni, Alang ada apa-apa pesanan untuk penonton kita, penonton Inspire di luar sana? Okey, apa pun Alang tak ada apa pesanan pun, tapi Alang ucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton kami, Kakak, Daus, Yani, Zu, Tika mana tak nampak lah kan. Momo Coco Mini. Momo Coco Mini ni mesti jual ni. Mesti jual Momo Coco Mini ni kan. Itulah. Okay, terima kasih kerana bersama-sama kalian. Alang tak nampak lagi yang lain ada, tapi apa pun yang Alang tak sebut, Alang ucapkan ribuan terima kasih kan. Tadi Alang rasa ada siapa tak ingat. Alang ucapkan terima kasih dan Alang harap dapat kekal bersama-sama dengan kami dalam Zone Inspire, dan kami alu-alukan untuk menyertai kami as a gang Inspire. Dan kita harap perkongsian kita ni dapat manfaat
Dan soalnya bukan sekali lagi bukan kami hebat, tetapi yang bersama-sama kami itu yang hebat. Mungkin juga bukan yang bersama kami itu hebat, yang di luar sana hebat, dan Allah lah pencipta yang maha hebat. Dan kita di muka bumi ini, kita buatlah apa yang sepatutnya. Sekali lagi, bak kata Hamka, bumi ini diwarisi. Bumi ini diwarisi Allah kepada orang-orang yang berbakti. Okey dah? Itu saja dah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih semua. InsyaAllah. Esok ada. Tajuk kita ada. Tapi kita punya panel dengan moderator lain lah. Kita direhatkanlah sebentar. So Yani dengan news esok. Okay, Yani dengan tajuk dia adalah syukur. Okay, Rara. Okay, bye. Rara, bye. Rara jauh ya. Daripada Arab Saudi, Rara. Arab Saudi. Rara bukan dekat Doha. Okay, Rara. Abu Dhabi. Thank you semua. Abu Dhabi. Okay. Ya, Abu Dhabi. Okay, bye-bye semua. Jumpa lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, thank you. Jumpa besok. Assalamualaikum. Selamat malam.